Langkah-langkah menghasilkan aplikasi mudah alih mobile application menggunakan aplikasi AppsGazer. Langkah pertama, taipkan AppsGazer pada medan carian Google. Kemudian, pilih appgazer.com. Selepas anda klik pada appsgazer.com, paparan tersebut akan dipaparkan. Berikut merupakan antaramuka laman sesawang AppsGazer. Langkah seterusnya ialah, jika anda tidak memiliki akaun dalam AppsGazer, sila pilih Register. Terdapat 3 cara untuk sign up. Pertama, jika anda memilih sign up with Google, ia akan mendaftarkan anda menggunakan akaun Google yang berdaftar pada komputer anda. Jika anda pilih Continue with Facebook, ia akan mendaftarkan anda menggunakan akaun Facebook yang anda pilih. Seterusnya, jika anda memilih sign up with email, anda dikehendaki mengisi maklumat yang diperlukan, iaitu email, password dan retype password. Kemudian anda perlu klik pada bahagian I'm not a robot. Seterusnya, sila tekan butang sign up. Jika anda telah memiliki akaun dalam AppsGazer, anda hanya perlu sign in untuk menggunakan perkhidmatan AppsGazer. Terdapat 3 cara untuk sign in. Pertama, anda boleh sign in with Google. Kedua, anda boleh continue with Facebook. Dan ketiga, anda boleh memasukkan alamat email serta password yang telah didaftarkan. Kemudian, anda perlu klik pada I'm not a robot. Kemudian, tekan butang sign in. Berikut merupakan paparan utama laman sesawang AppsGazer selepas anda sign in. Untuk mula membina aplikasi, anda perlu klik pada butang Create App. Antaramuka tersebut akan dipaparkan selepas anda klik Create Apps. Terdapat 2 bahagian, iaitu Business dan Individual. Paparan berikut merupakan paparan yang diberikan pada bahagian Business. Berikut merupakan antara tapak apps yang disediakan oleh AppsGazer. Pengguna hanya perlu memilih salah satu apps yang telah disediakan. Paparan berikut pula merupakan tapak aplikasi atau tapak apps yang telah disediakan oleh AppsGazer dalam bahagian Individual. Pengguna hanya perlu memilih salah satu tapak yang telah disediakan. Kali ini kita akan mencuba membina aplikasi berkaitan dengan kuis. Sila klik pada logo kuis. Paparan tersebut akan dipaparkan selepas anda klik pada kuis. Perlu diingat bahawa medan yang bertanda dengan simbol bintang merah wajib untuk diisi. Seterusnya, anda perlu klik pada butang Next. Berikut merupakan paparan antaramuka selepas anda klik Next. Bahagian seterusnya ialah bahagian App Setting.
Pada bahagian ini terdapat beberapa bahagian yang perlu diisi. Pertama, bahagian game background. Klik pada butang Attach Image. Game background untuk meletakkan latar belakang bagi kuis tersebut. Pilih gambar yang bersesuaian, kemudian klik butang Open. Berikut merupakan paparan selepas gambar dimasukkan. Anda boleh lihat pada bahagian game background di mana dipaparkan gambar yang telah Anda masukkan. Anda juga boleh memadamkan gambar tersebut dengan menekan pada Remove Image. Seterusnya, Anda perlu meletakkan nama bagi kategori yang terdapat dalam kuis Anda pada bahagian kategori Name. Letakkan nama kategori yang bersesuaian. Setelah meletakkan nama bagi kategori Anda, seterusnya pada bahagian kategori Image, sila pilih gambar yang bersesuaian untuk kategori tersebut, kemudian klik Crop. Seterusnya, Anda perlu memilih jenis soalan dan jenis jawapan yang bakal Anda gunakan dalam kuis tersebut. Pada bahagian Question Type, Anda perlu memilih antara Text Question, Image Question, Scratch Question, dan For Images. Pada bahagian Answer Type, Anda perlu memilih antara Multiple Variant, True or False, Built from Letters, dan For Images. Perlu diingat bahawa setiap kategori hanya boleh memilih satu jenis bentuk soalan daripada question type dan satu jenis bentuk jawapan bagi answer type. Namun begitu, jika Anda menambah kategori yang baharu, Anda boleh memilih jenis soalan dan jenis jawapan yang berbeza daripada kategori sebelum ini. Seterusnya, kita akan melihat jenis-jenis soalan dan jenis-jenis jawapan yang disediakan dalam aplikasi AppsGazer. Pertama, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis text question dan answer type jenis multiple variants. Untuk bahagian question text, pengguna perlu menaip soalan yang bersesuaian. Kemudian, bagi bahagian multiple variants, pengguna perlu meletakkan 4 pilihan jawapan untuk soalan tersebut. Kedua, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis text question dan answer type jenis true or false. Bagi bahagian question types jenis text question, pengguna perlu menaip soalan yang dikehendaki. Bagi pilihan jawapan true or false, pengguna perlu menandakan pada butang true atau false bagi pilihan jawapan yang betul. Ketiga, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis text question dan answer type jenis built from letters. Pertama, pengguna perlu meletakkan soalan yang diingini pada bahagian question text. Kemudian meletakkan jawapan yang betul pada bahagian correct answer. Seterusnya, pada bahagian Alphabet for Answers,
pengguna perlu meletakkan huruf-huruf yang telah diletakkan dalam correct answer namun pada kedudukan yang berlainan. Keempat, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis text question dan answer type jenis for images. Pada bahagian question text, pengguna perlu memasukkan soalan yang berkaitan. Pada bahagian correct answer, incorrect answer 1, 2, and 3, pengguna perlu meletakkan gambar yang bersesuaian dengan menekan butang attach image. Kelima, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis image question dan answer type jenis multiple variance. Pada bahagian question text, pengguna boleh meletakkan soalan yang dikehendaki ataupun tidak. Selepas itu, apa yang penting adalah pengguna perlu meletakkan soalan pada question image. Seterusnya, untuk pilihan jawapan multiple variance, pengguna perlu meletakkan jawapan yang betul pada bahagian correct answer dan 3 lagi pilihan jawapan yang tidak betul pada bahagian incorrect answer 1, 2, and 3. Keenam, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis image question dan answer type jenis true or false. Pada bahagian question text, pengguna boleh meletakkan soalan yang diingini. Seterusnya, pengguna perlu meletakkan gambar yang bersesuaian pada bahagian question image. Bagi pilihan jawapan true or false pula, pengguna perlu memilih salah satu jawapan antara true or false untuk jawapan yang betul. Ketujuh, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis image question dan answer type jenis built from letters. Bagi bahagian question text, pengguna boleh meletakkan soalan yang diingini. Seterusnya, pada bahagian question image, pengguna perlu meletakkan gambar yang bersesuaian. Seterusnya, pengguna perlu meletakkan jawapan yang betul pada bahagian correct answer. Seterusnya, pada bahagian alphabet for answer merupakan huruf-huruf yang terdapat pada correct answer namun kedudukan yang berlainan. Ke-8, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis scratch question dan answer type jenis multiple variance. Pada bahagian ini, pengguna boleh meletakkan soalan yang dikehendaki pada bahagian question text dan meletakkan gambar pada bahagian question image. Seterusnya, pengguna perlu meletakkan jawapan yang betul pada bahagian correct answer diikuti dengan 3 jawapan yang salah pada bahagian incorrect answer 1, 2, and 3. Ke-9, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis scratch question dan answer type jenis true or false. Bagi bahagian question text, pengguna boleh meletakkan soalan yang diingini. Seterusnya, pengguna perlu memasukkan gambar pada bahagian question image. Bagi answer type true or false pula, pengguna perlu memilih salah satu daripada true atau false sebagai jawapan yang betul. Ke-10, paparan ini merupakan pilihan bagi
question type jenis scratch question, dan answer type jenis built from letters. Pengguna boleh meletakkan soalan yang diingini pada bahagian question text. Seterusnya, pengguna perlu meletakkan gambar yang sesuai bagi soalan tersebut pada bahagian question image. Pengguna perlu meletakkan jawapan yang betul pada bahagian correct answer. Seterusnya, pengguna perlu meletakkan huruf-huruf yang diperlukan bagi jawapan tersebut pada bahagian alphabet for answers, tetapi kedudukan yang berbeza. Ke-11, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis for image dan answer type jenis multiple variance. Pada bahagian question text, pengguna boleh meletakkan soalan yang diingini. Seterusnya, pengguna perlu meletakkan gambar pada bahagian image 1, 2, 3, dan 4 untuk mewakili soalan yang diberikan. Seterusnya, bagi bahagian multiple variance, pengguna perlu meletakkan 4 jenis jawapan pada ruangan yang disediakan. Ke-12, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis for images dan answer type jenis true or false. Pada bahagian question text, pengguna boleh meletakkan soalan yang diingini. Seterusnya, pada bahagian image 1, 2, 3, and 4, pengguna perlu meletakkan soalan-soalan dalam bentuk gambar. Bagi bahagian correct answer pula, pengguna perlu memilih salah satu antara true atau false bagi jawapan yang betul. Ke-13, paparan ini merupakan pilihan bagi question type jenis for images dan answer type jenis built from letters. Pada bahagian alphabet for answer, pengguna perlu meletakkan huruf-huruf yang akan digunakan untuk menjawab soalan tersebut, tetapi dalam kedudukan yang berbeza. Seterusnya, pada bahagian question text, pengguna perlu meletakkan soalan yang diingini. Seterusnya, pada bahagian image 1, 2, 3, dan 4, pengguna perlu meletakkan gambar berkaitan dengan soalan tersebut. Akhir sekali, pada bahagian correct answer, pengguna perlu meletakkan jawapan yang betul berdasarkan huruf-huruf yang telah disediakan pada kotak alphabet for answer. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh untuk meletakkan soalan. Bagi bahagian yang bertanda bintang merah, bahagian itu wajib diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Berikut merupakan paparan bagi soalan jenis text question dan jawapan jenis multiple variance. Berikut merupakan contoh soalan bagi jenis image question dan jawapan jenis multiple variance. Butang Edmo akan membolehkan pengguna untuk menambahkan soalan yang baharu, dan butang X merah tersebut digunakan untuk memadamkan soalan yang tidak diperlukan. Jika Anda ingin menambahkan kategori yang baru, Anda perlu klik pada New. Dan jika Anda ingin memadamkan kategori tersebut, Anda perlu klik pada butang Remove. Seterusnya, bahagian berikut merupakan pilihan. Sama ada pengguna ingin mengubah
ataupun tidak. Berikut merupakan paparan bagi text color, button color dan button text color apabila anda ingin mengubah warna-warna tersebut. Anda boleh memilih warna yang diingini. Selepas itu, klik pada OK. Bagi bahagian Upload Correct Answer Sound, Upload Incorrect Answer Sound, Upload Music Background, Upload Font, pengguna perlu klik pada button Upload File. Kemudian, pilih fail yang diingini, kemudian klik Open. Selepas fail selesai dimuat naik, fail tersebut akan dipaparkan seperti paparan berikut. Remove file bertujuan untuk memadamkan fail tersebut. Setelah selesai, klik pada butang Next. Paparan berikut merupakan paparan selepas anda klik butang Next. Anda dikehendaki mengisi ruangan app name dengan nama yang bersesuaian dengan konsep kuis anda. Kemudian, klik butang Next. Seterusnya, paparan berikut merupakan paparan selepas anda klik butang Next. Kemudian, pada bahagian ikon, anda perlu memilih ikon bagi aplikasi anda. Jika anda memilih default icon, ia merupakan ikon yang disediakan oleh aplikasi XGazer. Setelah itu, anda perlu klik Next. Jika anda memilih custom icon, anda perlu memilih sendiri ikon bagi aplikasi anda. Anda perlu memuat naik gambar bagi ikon anda yang bersaiz 512 x 512. Kemudian, anda perlu klik butang Next. Berikut merupakan paparan selepas anda klik butang Next. Contoh berikut merupakan contoh cara bagi memuat naik gambar yang berkaitan dengan topik kuis. Selepas itu, anda perlu klik Crop. Paparan tersebut akan dipaparkan setelah anda memuat naik custom icon. Kemudian, anda perlu klik pada butang Next. Setelah semua bahagian dilengkapkan dan anda telah berpuas hati dengan aplikasi yang anda bangunkan, kemudian klik Create. Setelah itu, paparan ini akan dipaparkan dan aplikasi anda sudah tersedia untuk dimuat turun dengan klik pada butang Download APK. Paparan tersebut akan dipaparkan setelah anda klik pada butang Download APK. Anda perlu menunggu beberapa ketika untuk memastikan APK itu tersedia. Paparan tersebut akan dipaparkan apabila aplikasi anda telah tersedia untuk dimuat turun. Klik pada bahagian yang ditanda dengan anak panah merah untuk memuat turun fail tersebut. Selain itu juga, anda boleh terus memuat naik fail tersebut kepada telefon anda dengan scan QR Code dan berkongsi aplikasi anda melalui Facebook atau Twitter. Anda juga boleh membuat penambahbaikan pada aplikasi anda dengan klik pada butang Edit.
Selamat mencuba dan diharapkan modul ini dapat membantu anda untuk membina aplikasi anda sendiri.